السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin, Anjuran Dung Bulu Gading. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Mang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara beliau. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya wa syarquhu ma mana'a idraka launil basharah walau tinun wa ma'un kadir. Wa syarquhu, dan syaratnya, syarat bagi as-satir, penutup. Antara syarat sah sembahyang adalah menutup aurat. Yang mana malang kita bincang dah, malam magang lah. Malang tadi, ataupun malam magang kita bincang dah, ataupun kita bincang dah, kita sebut dah, kita hurai dah berkenaan dengan aurat lelaki dan aurat perempuan. Jadi menutup aurat antara syarat sah sembahyang. Penutup aurat mesti kena cukup syarat dia. Syarat penutup aurat, wa syartuhu ay wa syartu satiril aurah. Syarat penutup aurat. Syarat bagi penutup aurat itu adalah ma, itu khabar bagi syartuhu, ialah barang. Barang di sini dengan maksud jirim. Dengan maksud dia jirim. Barang mana'a idraka launil basharah, yang menghalang ia akan idrak, mendapat warna kulit. Jadi mestilah penutup aurat jirim, benda yang, berarti benda yang menghalang daripada nampak warna kulit. Mestilah benda yang menghalang daripada nampak warna kulit. Jadi kalau dok nampak warna kulit, tapi hak yang dok yang menghalang sampai ke dok nampak warna kulit itu bukan jirim, bukan benda, bukan, ia adalah asar sebagai contoh, maka tidak memadai. Sebagai contoh, orang pakai ina, dia pakai ina tebal, lepas daripada pakai ina, jadi apabila dia buang ina tu, jiring ina dia buang. Kita ada jirim inai dan kita ada warna inai. Okay, boleh faham? Maka tinggal kesang. Kesang tu adalah warna. Nampak kan? Warna tu nampak macam kehitam-hitam. Memang tak nampak warna kulit dia. Memang tak nampak warna kulit dia. Allah. Pakai baju ke dok kakak ni? Tengok, tak pakai baju. Warna ina. Sebagai contoh. Start daripada pusat sampai ke lutut. Kejut kita tengok. Dia pakai pakaian tapi nampak macam pakai pakaian. Tidak memadai. Sebab dia, sebab bukan jirim. Mesti kena dia jirim. Itu kena ingat. Wa syarquhu ma mana'a idraka launil basharah. Mesti syarat dia, syarat benda yang menutup aurat saat itu dia menghalang daripada nampak warna kulit. Okey, boleh faham? Jadi kadang-kadang orang tu dia pakai kain, berarti boleh, kain nipis. Dia pakai kain nipis. Jadi kita orang yang tidak mendalami fiqh, ataupun kita belajar fiqh cuma kita tidak mendalami, kadang-kadang kita sudah boleh tak pakai, sah tak sembahyang? Boleh tak pakai, sah tak sembahyang? Okay, jelas kan?
Jadi kita tengok dia pakai kain dak tebal mana nipis. Kalau duduk tengah panah tu, nampak. Soalannya, sah tak sembahyang menggunakan kain tersebut? Kita nak tahu sah ke tak, kita kena tengok cukup tak syarat. Kalau cukup syarat ni sah. Kalau tak cukup syarat ni tidak sah. Syarat dia adalah menghalang daripada nampak warna kulit. Jadi bermakna, dia bukan menjadi syarat menghalang daripada nampak bentuk tubuh. Kita ada warna kulit, lepas tu nampak bentuk tubuh. Kalau nampak bentuk tubuh, lepas tu tak ada masalah. Maksudnya masih lagi sah. Ni kita kena ingat ni aurat pada mana ni? Dalam sembahyang, bukan aurat pada pandangan mata. Aurat pada pandangan mata kena tutup warna kulit dan kena tutup bentuk. Ni bukan kita cerita bab aurat pada pandangan mata. Bin nisbati ilan nazar. Ni bab aurat fi salah dalam sembahyang. Kita ada aurat fi salah dan kita ada aurat bin nisbati ilan nazar dengan nisbah kepada pandangan mata. Jadi dia menutup aurat dengan kain pelekak. Hak yang nipis. Kalau duduk tengah panah, nampak bentuk tubuh. Nampak bentuk oh. Soalannya sah ke tak? Kita kena tengok. Nampak warna kulit ke tak? Kalau tak nampak warna kulit, maka sah. Walaupun nipis. Walaupun nampak bentuk tubuh. Tapi kalau tak nampak warna kulit, tu kurang dia. Maka sah. Nampak warna kulit tidak sah. Kalau nampak warna kulit tak sah. Tak nampak warna kulit baru sah. Okay, jelas kan? Dia tidak disyaratkan dia menutup bentuk tubuh. Kalau dia tu semayang, dia pakai luar ketak. Sampai ke bentuk belakang tubuh. Tapi menutupi warna kulit. Benda tu adalah jirim yang menutupi warna kulit, maka memadai. Cuma makruh bagi perempuan dan khilaful aula bagi lelaki. Atau yang disebut oleh ulama fiqh. Makruh bagi perempuan memakai pakaian yang ketat yang menutup aurat di dalam sembahyang. Tidak pakai lain, pakai waktu je. Makruh. Manakala orang lelaki, hukum dia adalah khilaful aula. Baik. Walau tinun wa ma'un kadir. Walau huwa tinun. Walaupun huwa iaitu ma mana'a idraka launil basyarah saat itu. Tinun. Tanah. Wa ma'un kadir dan air yang keruh. Walaupun benda yang menutupi, menghalang daripada nampak warna kulit adalah tanah. Dia ambil lama tanah tubuh. Tanah jiring tak? Jiring. Kita tak pakai yang dia ambil lama tanah. Seluk, lama habis seluk tubuh dia. Jadi start daripada pusat sampai ke lutut, dia lama seluk. Seluk. Tutup terus. Kat kemaluan tu memang dia tak seluk cepur situ. Okey. Sebagai contoh. Maka memadai tak? Memadai. Sama juga wama'un kadir dan air yang keruh. Air je ni. Kita tak pakai yang. Lagi di sungai tak ada pakaian. Pakaian kena lagi ke monyet. Kera duk jelai atas pokok. Lagi pakaian. Kita tak ada pakaian. Sampai masa nak semayang. Wajib nak semayang. Awal ni. Dia membayar dalam air. Air je ni. Dia pun kucai wak keruh. Jadi apabila air keruh, menutupi warna kulit dia. Okey, boleh faham? Maka memadai. Dia nak sujud mana? Oh, tanya pula nak sujud mana? Nak sujud mana? Semayang dalam air. Dia, masalah semayang dalam air ni, ada orang boleh sujud. Macam biasa. Jangan kira dengan kita yang tak pandai berenang. Ukur dengan kita tak pandai berenang, yang tak pandai duduk dalam air. Kira ada orang yang memang hidup dia dalam air. Siang malam kerja lain jelang cari kerang, cari apa semua sekali. Kira lah. Ia boleh bayar dalam air. Okey, tak ada masalah. Ia pakai spender je. Tapi air keruh. Ia bayar lah tu. Habis napas timbul kejap. Tak pun kalau ia sembayang air kat ni ke, kat dada, atau kat kok. Jadi sujud rokok. Sujud kejap je. Ia napas. Seminit. Contoh lah kita. Kena reka contoh. Ataupun semayang-mayang. Boleh semayang-mayang. Semayang-mayang tak sujud.
Mati. Ada orang mati seorang. Mandi-mandi dah. Lepas tu siapa nak bayang Kalau kita tak ada pakaian Melaka hilang Melaka pakaian dah bayang dalam air tak banyak atas darat. Kita bayang dalam air. Gitu. Nampak kan? Baik. Katanya wal asahhu wujubu at-tatayyun ala faqid ath-thawb. Qaul yang asah adalah wajib tatayyun. Perkataan tatayyun adalah masdar daripada tatayyana. Daripada perkataan tin. Tin makna benda tin? Tinun. Makna dia tanah. Tatayyun meletakkan tanah. Wajib letak tanah. Itu maksudnya. Letak seluk. Al-asah, pandangan al-asah adalah wajib tatayyun. Letak tanah, lama seluk di tubuh ala faqidith thawb, atas orang yang tidak ada pakaian. Orang tidak ada pakaian. Dia kena carilah alat-alat yang boleh dia guna tutup aurat dia. Tak ada kain, carilah. Guni ke, plastik ke, tak kira. Kalau tak ada belaka, cari daun. Tak ada agak, ada tanah ada lah. Wajib tak ambil tanah lama untuk menutup aurat? Kata ulama, tetap wajib. Itu maksud wal asahhu wujubu tatayyun ala faqidith thawb. Katanya wa yajibu satru a'lahu wa jawanibihi la asfali. Dan wajib satru a'lahu, menutup a'lah, bahagian atasnya. Bahagian atasnya. Wajib ditutup bahagian atas. Atasnya kembali kepada mana? Atas penutup. Okay, boleh faham? Atas ni, atas penutup. Faham tak ni? Kita penutup, dia ada bahagian atas ni. Atas, bahagian atas orang sembahyang. Boleh atas penutup. Boleh belaka. Bahagian atas penutup. Wajib kena tutup bahagian atas. Wa jawanibih, dan bahagian jawanib. Mana bahagian jawanib? Sisi. Bahagian sisi. Bahagian tepi. Bahagian atas dan bahagian tepi wajib tutup. La asfalih, tidak bahagian bawahnya. Tidak bahagian bawah. Cuma perkataan bahagian bawah ni, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bawah orang lelaki lain daripada bawah orang perempuan. Okey? Bawah orang lelaki lain daripada bawah orang perempuan. Maksud dia apa? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud orang lelaki, aurat dia adalah di antara pusat dengan lutut. Jadi bermakna bawah orang lelaki bermula daripada lutut ke bawah. Bermula bawah lutut ke bawah. Itu bahagian bawah orang lelaki. Manakala bawah orang perempuan adalah bahagian bawah kaki dia. Okey, nampak? Itu makna bahagian bawah. Kalau orang perempuan tu pakai kain semayang, berarti molek. Dia pakai kain semayang. Dia pakai kain semayang, dalam tidak pakai baju. Tidak pakai benda. Dia pakai kain semayang. Jadi, kain, dia pakai atas pusat. Lepas tu dia pakai tudung. Tudung kan? Masa dia rokok, berarti molek. Masa dia rokok saat ni tu, tudung akan terbuka gitu kan? Tengok kat bawah tudung tu, nampak dada dia. Kat bawah dia, kat bawah tudung, nampak dada dia. Maka dikirakan terdedah aurat. Okay, boleh faham? Dikirakan dia terdedah aurat. Sebab tu bukan dikirakan bahagian bawah. Bahagian bawah tu adalah bahagian bawah kaki dia. Kalau nampak aurat daripada bahagian bawah kaki dia, hak tu tak ada masalah. Nampak tak?
Dan perkara ni disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dia kata lagu mana? Dia kata masalah qauluhum yushtaratu as-satru min a'lahu wa jawanibihi ila min asfalihi. Perkataan mereka itu al-fuqaha disyaratkan menutup daripada bahagian atas, bahagian sisi dan tidak daripada bahagian bawah. Ad-dhamiru fiha 'aidun imma 'ala as-satir aw al-musalli. Dhamir boleh kembali kepada penutup dan boleh kembali kepada orang yang sembahyang. Kita sebut dah tadi. Dhamir itu. Bahagian atas wajib kena tutup, bahagian atas ni atas penutup boleh, atas orang sembahyang pun boleh. Jelas. Baik. Wal muradu bi a'lahu 'ala kilal ma'nayain, dan maksud dengan bahagian atas mengikut kedua-dua makna. Kedua-dua makna ni sama ada atas penutup atau atas orang yang sembahyang. Fi haqqir rajul, pada hak lelaki adalah as-surratu wa muhadhiha, pusat, wa muhadhiha, dan hak yang bertentangan dengan pusat. Okey, pusat, lepas tu hak yang sekeliling pusat tu, hak yang bertentangan pusat. Wa bi asfalih, dan maksud dengan bawah saat itu adalah ar-rukbatan wa muhadhiha, dua lutut dan hak yang bertentangan dengan dua lutut. Wa bi jawanibi, dan dengan sisinya adalah ma baina dzalik, barang yang di antara demikian itu. Okey, boleh faham? Jadi kita orang lelaki wajib tutup di antara pusat dengan lutut. Bahagian atas, maksud bahagian atas adalah pusat dengan hak yang bertentangan dengan pusat. Okey, pusat sini, lepas tu hak muhadith tu hak yang keliling dia tu lah. Daripada bertakuk sampai kali ini balik. Faham tak lagi? Okey, itu dipanggil bahagian atas. Bahagian bawah adalah lutut dengan keliling lutut. Atau bahagian bawah. Jelas tak? Nampak lagi kan? Bahagian jawanib, sisi adalah mana? Antara pusat dengan lutut. Okey, itu dipanggil jawanib. Ini hak yang disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Lepas tu dikatakan wa fi haqqil mar'ati, dan pada hak perempuan pula. Maksud bi'a'lahu, bahagian atas orang perempuan adalah ma fawqa ra'siha wa mankibaiha, apa hak yang di atas kepala ni. Sebab orang perempuan kena tutup bermula dari habis seluruh tubuh kan, kecuali muka dan dua tangan. Jadi kepala, wa mankibaiha, dan ni bahu, dua bahunya. Lepas tu wasair jawanibi wajhiha, dan kesemua sudut-sudut bagi muka je. Okey, kita ada muka. Lepas tu jawanib bagi muka. Okey, boleh faham? Tu kira termasuk dalam bahagian atas berarti. Wa bi asfalih, dan dengan bawah orang puang adalah ma tahta qadamaiha, barang yang di bawah dua kaki. Orang puang kira bawah dua kaki, kira hak tu hak bawah. Hak bawah dua kaki tak wajib tutup. Jadi kalau ia sembahyang atas surai ni, lepas tu ada papang ni terbuka, budak pergi bawah tu nampak betih dia, nampak peha dia, batal tak sembahyang dia? Tak. Okey je. Wa bi jawanibi, dan dengan sudutnya adalah ma baina dzalik, barang hak yang di antara demikian itu. Lepas tu dia buat kan, dia kabulkan. Wahida idin, dan pada ketika itu law ru'iya sadrul mar'ati, apabila kelihatan dada perempuan, min tahtil khimar, di bawah tudung dia, daripada bawah tudung. Nampak dada daripada bawah tudung. Bawah tudung. Bawah ha. Nampak kat bawah. Okey, boleh faham. Nampak kat bawah. Bila? Li tajafiha, katanya mana? Dah jumpa pula. Li tajafihi 'anil qamis, kerana renggangnya tudung daripada qamis, daripada baju. Faham? Nampak dada. Nampak dada dia melalui bawah tudung, kerana tudung saat ni tu jauh daripada baju, buka. Masa dia rokok sebagai contoh. Baik. Inda nahwi rukuk, ketika seumpama rukuk, awit tas'al kum, ataupun luas kum dia ni, lubang lengang di luar. Bihaitsu tura minhul aurah, sehingga kan kelihatan aurat daripada lengang baju di hak luar, ketika itu batalat salatuha, batal sembahyang.
Faman tawahhama anna dhalika minal asfal faqad akhta. Sesiapa yang tawahum, yang dia sangkakan bahawasanya demikian itu daripada bahagian bawah, maka sesungguhnya dia tersalah. Li'anna al-murada bil asfal asfalus thawb alladhi 'amma al-'awrah. Kerana maksud daripada bahagian bawah adalah bahagian bawah pakaian yang menutupi aurat. Okey, boleh? Boleh faham tak? Jelas tak? Ini di antara benda yang penting, yang perlu kita kena sebut muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis. Katanya falau ru'yat auratuhu min jaybihi fi ruku'in, maka sekiranya kelihatan auratnya al-musalli, aurat orang sembahyang kelihatan min jaybihi fi ruku', daripada jaib. Ya, jaib ni ada makna poket dan ada makna ni lubang tekuk. Kita ni baju kan kita ada benda tekuk lubang tekuk lubang tekuk kadang-kadang luah, kadang-kadang sempit kan. Ni kelihatan auratnya daripada lubang tekuknya fi ruku'in, pada ketika rukuk. Dia gemuk, perut kecil, jadi masa dia kilah kain tu, dia kilah atas rusak ke bawah rusak biasa? Bawah rusak. Rusak berjelu nampak. Baju dalam tak pakai. Dia pun pakai baju Melayu. Lepas tu hutang dok kacing. Okey, dia faham. Jadi berarti balik hutang dok kacing. Lepas tu hidup gitu hutang. Lepas tu nampak rusak. Tamu-tamu ketika masa rokok gitu nampak. Bah. Pusat waruku dak sekarang nampak. Pusat warambai. Nampak contoh kan? Maka kata dia lagu mana? Falau ru'yat auratuhu min jaybihi fi ruku'in aw ghairihi, atau selain daripada rukuk, lagi lah tempat mana pun, lam yakfi, tidak memadai. Lam yakfi, tidak memadai. Maksudnya tidak memadai menutup aurat dengan baju tersebut. Lam yakfi ay lam yakfi satrul aurah bi hadha thiyab, tidak memadai menutup aurat dengan baju tersebut. Jadi apabila tidak memadai, maka apa yang perlu dia kena buat? Falyazurrahu, maka hendaklah dia kacing. Falyazurrahu, maka hendaklah dia kacing. Baik. Falyazurrahu, maka hendaklah dia kacing. Akan dia kembali kepada baju dia tu lah. Baik, dia kena kacing baju dia. Jelas tak? Dia kena kacing baju dia. Kena kacing. Oh, dah nampak kan? Kacing nampak tak? Dah nampak. Aw yashudda wasaqah, ataupun dia ikat tengah je, tengah baju. Dia tidak ikat tengah baju. Faham tak ikat tengah baju? Jubah. Ikat kat ni atas daripada pusat. Jadi pergi ikat atas ni, kacik sini. Nampak tak? Dia rokok saat ni tu buka ni, collar buka kawasan ni buka. Nampak tak pusat? Dia nampak dah ikat dah sini. Faham tak Jo? Tak faham? Setengahnya katanya walahu satru ba'dihha biyadihi fil asah. Yang harus baginya menutup sebahagiannya aurat biyadihi, dengan tangannya fil asah. Sebahagian daripada aurat ia tutup dengan tangan dia. Contoh luar dicari. Luar dicari. Tempat cari tu dia tutup dengan tangan. Dia dapat aurat. Memada ke tak? Pandangan al-asah memada. Sebab dia memada kerana tercapai dah maksud daripada menutup, daripada tuntutan menutup aurat, tercapai dah maksud. Namun pandangan yang kedua, muqabil asah, dia kata tidak memadai. Kerana dia tidak memadai, kerana dia melihat bahawasanya penutup aurat jangan daripada bahagian tubuh badan dia sendiri. Okay, boleh faham? Jangan daripada benda
bahagian tubuh badan dia sendiri. Tangan ni daripada diri dia sendiri. Maka tidak memadai. Katanya fa in wajada kafiya sawataihi ta'ayyana lahumah. Dan maka jika mendapatilah ia, kembali kepada al-Busalli, dia mendapati kafiya sawataihi, memadai dua kemaluannya, ta'ayyana lahumah, tertentulah menutup saat itu, ataupun tertentulah ia benda yang memadai bagi dua kemaluannya, tertentu lahuma baginya, bagi sawatai. Maksudnya ada pakaian, ada suatu benda yang dapat menutup, satu benda yang dapat menutup, tapi dak benda tu kecil, dak padang nak tutup semua sekali, tak ada dah lain, hak tu je ada. Hak tu je ada. Maka adakah telah gugur daripadanya menutupi aurat ataupun tidak gugur? Kata ulama tidak tutup, tidak gugur. Tetap wajib dia kena menutup dua kemaluan dia. Kalau ia dapati hak yang memadai dua kemaluan dia, tetap kena tutup dua kemaluan. Spender je ada, apa kena pakai spender? Faham lagi? Au ahadahuma, ataf pada sawatai, ataupun au ahadihima fa in wajada kafiya ahadihima. Maka jika dia dapati yang memadai ahadihima, salah satu daripada keduanya. Kalau dia tutup kemaluan kubur, nampak tunggil dubur dia. Kalau dia tutup dubur, nampak nampak jala kubur dia. Gitulah, nampak jala kubur dia. Nampak jala kubur dia. Kalau dia tutup kubur, nampak poin dubur dia. Ayat kan ni, jala poin. Mesti dengar tak gitu ni? Mana poin kali dia? Tak akan raju. Benda tak kita? Kau tak bisa dengar ni. Warna jala tu je. Tu jala. Okey, kita kalau dia tutup kubur, nampak dubur. Kalau dia tutup dubur, nampak kubur. Maksudnya seni ada. Tahu ni. Tutup bahagian depan, nampak belakang. Tutup belakang, nampak depan. Nak tutup dua-dua, tak boleh. Sebab kecil kan? Apa ni? Katanya faqubulah. Maka kena tutup dia kubul. Tutup kubul saja. Waqil duburahu. Waqil yatakhayyal. Kata qil duburnya, kena tutup dubur. Kata qil, dia boleh pilih. Nak tutup dubur budak apa, kubur budak apa. Jadi bermakna ada tiga pandangan. Pandangan mu'tamad, wajib kena tutup kubur. Faham? Buku kubur dia. Bukan buku kubur, buku kubul dia. Satu. Pandangan kedua kata, kan tak. Wajib dia kena buku dubur dia. Pandangan ketiga kata tak. Tak wajib buku kubur, tak wajib buku dubur. Bukan boleh dia pilih. Mana salah satu. Boleh tak pilih kubur dan boleh tak pilih tak tutup dubur. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa taharatul hadath. Ini syarat yang keempat adalah suci daripada hadath. Mesti kena suci daripada hadath. Apa maksud suci daripada hadath? Orang yang nak semayang tu mesti kena suci daripada hadath. Hadath kecil, hadath besar. Hadath kecil adalah setiap perkara yang mewajibkan wudu. Hadath besar adalah setiap perkara yang mewajibkan mandi. Dia kena suci daripada hadath kecil dan suci daripada hadath besar. Kalau orang tu ada hadath kecil, dia kena berwuduk dulu. Kalau ada hadath besar, kena mandi wajib dahulu. Yalah, mandi wajib. Kena suci daripada hadath.
Katanya fa'in sabaqahu batalat. Maka jika sabaq. Sabaqa ni makna benda sabaqa. Kita dalam orang guna perkataan sabaqul qalam. Sabaqul lisan. Ya, sabaqul qalam ni silap tulis. Salah tulis. Biasa perkataan sabaq telajuk. Mendahului. Penulisan mendahului keinginan hak yang dia nak. Sabaqul qalam, sabaqul lisan. Orang nak cakap tu. Benda sabaqul lisan, telacor lidah. Sabaqul qalam telacor pensel. Telacor ke tidak telacor? Tidak telacor kan? Tak sengaja pun. Katanya fa'in sabaqau, maka jika mendahuluilah ia hadas akan dia. Maksud dia cakap sabaqah telacor. Terjadi hadas, berhadas tanpa disengajakan. Kadang-kadang kita sengaja berhadas. Kita rasa senak perut, kita tekan, sengeleng, ketuk. Itu dipanggil dia sengaja. Tidak. Nak bangun, contoh. Tengah sembahyang, nak bangun daripada sujud yang keduanya, tekan sikit tangan saat ni tu, tubik. Tubik angin. Dia tekan sikit tangan nak bangun kan. Tunggu so tekan. Dia benda kacik. Urat perut, tubik angin. Tubik angin, pusing kat belakang. Bunyi kat belakang. Tak imam. Selok habis makmur dia. Maka tak bayang benda nak batas habis. Makmur kau. Makmur tak suka dah. Imam pusing kat belakang. Tak imam. Di belakang memang selok habis makmur dia. Pakai mayang itu. Nak ke semayang pula rasanya kat setengah jam. Kat setengah jam. Dan benda ni kata nak semayang kat setengah jam tu pernah berlaku. Lama dah kawan. Nak cerita kawan apa datang. Masa belajar pondok ke dia. Orang kata ken dia gitu. Kapung dia kata. Nanti imam ketuk tengah mayang. Tengah ketuk tu. Lepas dia ketuk dia pusing ke belakang makmur. Dia kata weh minta maaf abang ketuk. Makmur dengar lah kedah. Tapi tak ramai mana lah Pak Musa. Dia pusing belakang, dia kata, minta maaf weh, abang ketuk. Tu dia, selok setengah jam pula boleh nak semayang. Dia ketuk, orang dengar dah kedah, dia pergi pusing, dia kabur pula. Tu jadi orang ngelah habis. Baik. Dia sabaqah tu makna sabaqah. Dia sabaqah ni maksudnya lawan dia sengaja berhadas. Itu sabaqah. Fa'in sabaqahu, sabaqal hadathu dia akan al-musalli, batalat, maksud dia batalat, batal sembahyang ni. Jadi apabila batal, maka dia kena istinaf, kena mula semula, kena sembahyang mula, ambil wuduk, mayang mula. Jelas tak? Wa fil qadim, pada kaul qadim, tapi ini bukan pandangan mu'tamad, yabni, binalah ia al-musalli. Orang hak sembahyang tu dia kena bina. Dia yabni ni maksudnya bina ni lawang dia istinaf. Istinaf mula semula. Bina ni maksud sambung je sembahyang ni. Faham? Kita gini. Tengok-tengok sembahyang ketuk. Tengok-tengok sembahyang bunyi. Ketuk. Tak imam. Ketuk. Contoh. Speaker ada. Masuklah speaker tu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ia ada dua. Yang pertamanya sengaja. Ketuk. Sengaja kita kan. Okey, maka sepakat mazhab Imam Syafi'i mengatakan batal sembahyang. Wajib dia kena istinaf balik. Apa nak istinaf? Mula semula. Sembahyang balik. Ambil wudu, takbir mula. Okey, itu panggil istinaf. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, tidak sengaja ketuk. Terkentuk. Tak sengaja. Allah, siapa sengaja malu. Allah, malu. Berasa muka. Berasa muka.
Doa, ya Allah biarlah mimpi ni bukan hak sungguh ni. Agak-agak mimpi. Oh, dah bergerak muka. Tak sengaja. Maka kalau berlaku benda tu tak sengaja, tu makna sabaqah. Maka di sini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama kata batal, pandangan yang kedua kata batal sembahyang. Lepas tu wajib dia kena istinaf balik. Pandangan yang kedua mengatakan memanglah sembahyang tidak boleh diteruskan. Tapi sembahyang yang telah buat tidak batal. Hak yang telah buat tak batal, tapi tidak boleh dia teruskan sahaja. Cara nak teruskan, dia ambil wudu, lepas daripada ambil wudu, sambung balik sembahyang. Itu maknanya ya beni. Bina ni sambung balik. Jelas tak pandangan qaul qadim. Qaul qadim ni pandangan yang kedua. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Pandangan ni adalah pandangan sebahagian daripada ulama yang lain. Contoh dalam mazhab Hanafi. Jak, tengok sembahyang, jak ketuk. Jadi apabila ketuk, jak kena ambil sembahyang. Apabila jak ambil sembahyang, jak kena sembahyang mula ke boleh sambung. Pandangan mu'tamad kena sembahyang mula. Namun ada pandangan yang kedua ni, qaul qadim bagi Imam Syafi'i, bahawasanya tak wajib dia sembahyang mula. Bukan boleh dia sambung. Tapi dengan syarat lah. Syarat dia mesti dia kena menyedikitkan, berarti boleh, menyedikitkan masa dan perbuatan. Berarti tidak menyedikitkan masa dan perbuatan. Lepas daripada ketuk, jangan tunggu-tunggu. Terus pergi, ambil wudu. Dan perbuatan. Kalau ada tempat boleh ambil wudu dekat, jangan pergi ambil wudu jauh. Lepas daripada ambil wudu, dia tidak perlu pergi masuk-masuk sohok yang ditinggal tadi. Bahkan sudah cukup dia ambil sohok yang paling akhir sekali. Boleh. Dua. Yang ketiganya, tidak boleh dia bercakap. Tunggu, senyap je. Melainkan dalam hal yang tidak dapat tiada. Maka baru boleh dia cakap. Itu pun sekadar hajat sahaja. Okay, jelas tak? Okay, itu atas pandangan yang kedua. Boleh sambung mudah. Dia ketuk kat tahiyat tak? Tahiyat akhir ketuk. Kat tahiyat akhir. Maka dia pun bangun cepat-cepat. Bukanlah mesti kena berlari. Bangun biasa, bangun. Okey. Sini ada paip air. Dino ada paip air. Boleh tak nak pergi Dino? Aku tak minat sini. Kena duduk. Tak boleh. Mesti kena buat sini. Sebab kena kurangkan dia perbuatan. Okey, boleh faham? Kurangkan masa. Lepas daripada ketuk saat ni tu, jangan tunggu dulu. Geliat dulu. Duduk kejap. Geliat. Tak puas hati geliat dulu. Lepas geliat. Tidur kejap. Negak kejap. Tengok aset kejap. Itu tak boleh. Ketika tu tak boleh dah dia nak bina. Mesti kena istinaf. Lepas tu yang ketiganya, yang keduanya, masa dia keluar kat gigi, lepas daripada ambil wudu, tak perlu dia pergi kepada tempat yang ditinggal. Bahkan apabila sampai di soft, terus dia sembahyang. Terus dia sambung. Ni kalau dia sembahyang Jumaat lah. Kalau dia sembahyang Jumaat pun, dia kena buat mana tempat-tempat yang boleh dibuat dekat-dekat tu. Dekat-dekat yang dia ambil wudu. Nampak? Lepas tu jangan dia bercakap. Okey, itu antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi mengikut pandangan qaul qadim. Dalam masalah boleh dia bina di atas sembahyang tersebut. Katanya wa yajriyani fi kulli munaqidin 'arada bila taqsir. Dan berlakulah oleh keduanya. Yajriyan makna berlakulah oleh keduanya. Yajriyan ay yajriyanil qaulan, berlaku oleh dua pandangan tersebut. Mana pandangan tersebut? Di antara pandangan batal sembahyang, lepas tu wajib dia kena istinaf semula. Batal sembahyang cuma boleh dia bina. Ingat tak tadi? Berlakulah dua pandangan tersebut. Fi kulli munaqidin arada bila taqsir. Pada setiap perkara yang membatalkan sembahyang, yang berlaku, yang datang ia tanpa ada kecuaian daripada dia. Setiap perkara yang membatalkan sembahyang, yang berlaku tanpa ada kecuaian daripada dia, maka berlaku dua pandangan tadi. Okey, sebagai contoh. Tengah-tengah dia sembahyang,
Ha, tengah-tengah dia semayang, karung berok atas piyuh dia. Ataupun karung berok atas baju dia, atas jubah dia. Karung berok atas jubah dia. Bapak tarik karung atas jubah dia. Basah pula tu. Atas jubah dia. Jadi apabila basah, maka batal semayang. Sebab kalau kering, lain. Ha, dah basah, tengok dia dah batal. Dia faham. Lepas tu cara dia ke mana? Cak baju. Kalau ada baju lah, cak baju. Pecah baju, buang baju tepi. Lepas tu, sambung mula atas kaul qadim. Tapi atas kaul jadid, istinah bayang mula. Jelas tak? Tapi kena ingat, arada bila taqsir. Tanpa ada kecuaian. Kalau ada kecuaian, tu tak boleh. Lepas tu mesti kena mula-mula sembahyang. Tidak boleh dia sambung. Katanya, wa ta'adzara daf'uhu fil hal. Yang teruzur menolaknya. Menolak kulli munaqid fil hal pada waktu itu. Nah, ini nak tolak benda yang membatalkan sembahyang pada waktu itu tak boleh. Fa in amkanah, maka jika boleh. Ini nak tolak boleh. Bi an kasyafat hurihun. Sebagai contoh dengan bahawa membuka akan dia oleh angin. Fasatara fil hal, maka menutup ia pada ketika itu lam tabtul, tidak batal sembahyang dia. Angin tiup bukan kecuaian dia, bau angin tiup. Dia pun tutup lalu, maka tak batal sembahyang dia. Wa in qassara, dan jika cuai ia. Tadi tanpa kecuaian, kalau cuai, contoh bi an faragat ba'tu ba'li taswir. Dengan bahawa selesailah muddatu khufin fiha, selesailah oleh tempoh sapu di atas khuf dalam semayang. Dia sapu di atas khuf bagi orang yang bermukim sehari semalam, orang yang bermusafir berapa hari? 3 hari 3 malam. Tiba-tiba tengah dia semayang, habis dah tempoh sapu di atas khuf, cukup dah sehari semalam. Batal tak sapu? Batal sapu. Bila batal sapu, maka dikirakan dia berhadas. Faham? Faham lagi kan? Maka sah tak semayang dia? Tak sah. Jelas tak Fendi? Tak sah semayang dia. Baik. Dia kira kecuaian dia. Kecuaian. Tengah-tengah dia semayang. Anak buat catum dia tadi. Kuf dah orang. Tengah-tengah dia semayang. Tiba-tiba pukul 10. Pukul 10. Pukul 3. Tengah semayang sampai pukul. Tiba-tiba pukul 3. Yang mana dia sapu bagai ataupun permulaan tempoh dia pukul 3 bagai. Jadi cukup 24 jam pukul 3 gitu. Tengah-tengah semayang masuk pukul 3. Maka batal sapu. Batal sapu maka batal sembahyang ni. Bila batal sembahyang dia, ni tidak boleh dia nak bina sebab ada taksir daripada dia. Mesti dia kena istinaf. Faham? Kita nak khabar. Dia tak boleh bina, bukan mesti kena istinaf. Sebab mana? Sebab ada kecuaian. Benda kecuaian dia. Benda kecuaian dia habis tempoh sapu di atas kecuaian. Kecuaian dia adalah dia sengaja. Berarti mana? Dia sengaja. Benda sembahyang pada penghujung tempoh sapu di atas khuf. Betul tak gitu? Sengaja dia sembahyang pada penghujung tempoh sapu di atas khuf. Jelas tak? Situ kecuaian dia. Wa in qassara batalah ia sembahyang dia. Seterusnya wa taharatun najasi fi thawbi wal badani wal makan, dan suci najis pada pakaian, badan dan tempat. Mesti kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian dia, pada badan dia dan pada tempat sembahyang. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita tengok ada soalan sekejap. Kalau ada kita jawab sekejap. Kalau tak ada kita berhenti dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pula dengan keadaan kebanyakan wanita dari dulu sampai ke sekarang yang menggunakan telekung dua kain dan kebiasaannya hanya pakai baju pendek saja dalam telekung. Kalau tak nampak tak ada masalah. Sebab dia tidak semesti perempuan yang pakai
kain semayang, lepas tu pakai tudung, mesti nampak, tak semesti. Hak yang dia nampak ni bila berlaku dia renggang. Kalau dia nampak tak ada masalah. Nampak ke tak? Kira nampak tak tadi? Tak. Sebab dia pada asalnya sembahyang tu sah. Bila syak berlaku perkara yang membatalkan sembahyang ataupun tidak, maka batal tak sembahyang? Tak batal. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan udah akhir ni. Sila Ustaz. Sila, tu dia cepat tu dia. Okey. Jadi jelas jawapan untuk Zo jelas dah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas telaki mingguan kita pada malam ini. Untuk akhirnya majlis ataupun saya nak minta Ustaz bacakan doa pada malam ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وفقنا لما تحبه وترضاه وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas penyampaian telaki kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang share, yang join dan yang bagi sumbangan. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita dunia akhirat insya-Allah. InsyaAllah. Ni ada soalan ni, Wan Nohayati, insya-Allah kita akan jawab minggu depan dah. Boleh minggu depan boleh komen semula kalau pengusi dah baca. Jadi sekadar itu saja untuk malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak jika ada kekurangan, kesilapan. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini. Kita sebut Al-Fatihah dan Suratul Asr. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.